Ah, kita tengok soalan-soalan ataupun komen-komen yang masuk bertalu-talu ni, tak baca Kang, marah saya pula. Terrehat sekejap, kita baca dulu komen-komen. Emilia Natasha, modern. Tu bahasa modern. Ju Zahira, kejamnya. Okey, alhamdulillah. Melati Putih, Siti Nur Hayati, beg mahal bagi kat bini muda dia. Oh, kesian sabar. Akak belilah kak beg banyak lagi kak. Kat Maiden pun banyak. RM29.9. Baik. Siti Sunarja, Allah kejamnya. Allah tak kejam, orang tu yang kejam. Jangan sebut Allah kejamnya kan. Buatlah koma sikit. Tuan-tuan tulis betul-betul, salah baca jenuh kan. Baik, kemudian assalamualaikum semua. Emi Darni, Syazwan Rusli, Katie Zul, Untung Ipin. Untung Emilia Natasha, kesian pokok getah. Upin Ipin betul. Terima kasih. Ana Daule, Siti Arija Wardati, janji manusia bukan semua boleh pakai. Azlina Abdullah, terima kasih. Siti Mariam, kejamnya suami tu. Saya pun suami lagu tu ustaz, sedihnya saya. Okey, nak sebut sabar kan orang marah pula, diam sudahlah. Okey, kemudian ada lagi, cerita apa ustaz tengok ni? Emilia Natasha. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga Ustaz Kazim dalam rahmat Allah, dalam kekuatan. Dulu Ustaz dah sampai tempat saya ceramah, tapi saya demam teruk, tak dapat juga jumpa Ustaz. Jumpa online sahajalah daripada Juan Iwan. Okey, Juan Iwan. Siti Arija, ijab qabul itu sendiri adalah perjanjian, satu ikatan tuan-tuan. Kemudian kita tengok lagi Kak Zah, Taman Bertuah, baca Datuk. Saya dah baca dah Kak Zah punya komen, Taman Bertuah. Salah ke kalau suami pinjam duit pada isteri? Tak salah, pinjam tak salah. Muhammad Syawal, Pondok Ustaz boleh sewa tak? Ada homestay boleh. Siti Sunarja, semoga Ustaz sihat selalu, amin. Alhamdulillah, seronok ikut kuliah Ustaz kelakar, Maharaja Lawak, macam itulah. Terima kasih Siti Mariam, Ana Suhaili, Nurul Naziha, Itasha, sibuk hal sekolah lah Ustaz, dah tertinggal kuliah Ustaz. Itasha ni cikgu sekolah ke Itasha? Dah start sekolah kan, dah mula buat kuliah kelas online lah apalah. Habis madu sepah dibuang. Saya nak kahwin lagi satu tapi tak berani. Ada tak ayat bagi lembut hati isteri Ustaz? Abdul Rahman Abdul, bagi je dia baca komen ni, insya-Allah lembutlah hati dia. Kan, suruh dia buka Facebook ni, baca komen Abang Abdul Rahman ni. Kalau dia baca tu dia senyum tu, maknanya dia lembut lah. Kalau dia baca komen Abang Abdul Rahman ni, dia jerit abang, kalau gitu duk diam-diam sudahlah abang. Baik, kemudian gitulah ragam manusia, begitulah resam dunia, manusia berdusta, kebanyakan tipu dan daya, mengikut nafsu muda. Liana Ipan, saya pun suami tinggalkan semua. Bil-bil tertunggak atas nama saya, motor, hutang-hutang sana sini. Allah, saya redha, saya ada Allah. Moga balasan pada dia yang menzalimi saya. Allah, sabarlah. Ya, insya-Allah, mudah-mudahan Allah ganti yang lain lah. Siti Mariam, habis madu sepah dibuang. Terbaik Ustaz Kazim datang Singapura. Terima kasih Umi Rahmah. Melayu cepat lupa. Ya Ustaz, I'm a teacher. Oh, tahniah Cikgu Ita. Ita Syah, cikgu. Ustaz, sebutlah nama saya sekali. Syukri Ar-Radhi. Syukri Ar-Radhi orang mana ni? Syukri Ar-Radhi. Baik tuan-tuan, kita sambung balik pengajian kita. Terima kasih pada yang masuk dalam Facebook kita. Terima kasih yang mengomen dan yang mengucapkan salam kepada kita tadi. Baik, kemudian kita masih lagi bercakap tentang soal perjanjian, mengambil perjanjian daripada suami tadi ni. Bahkan meskipun sejak zaman dahulu, sebelum kaum perempuan pandai menyatakan perasaan hatinya kepada bakal suami, semua lisanul hal, perkataan tentang keadaan menunjukkan bahawa mulai pernikahan itu diikatkan, janji telah dipadu.
Bila seorang perempuan telah mengetahui si fulan itu akan suaminya, diterimanya lah dengan hati yang syukur dan mengharapkanlah dia hidup akan bahagia dengan suaminya. Itulah dia. Walaupun suami dia kerja motong getah aja, isterinya macam Ita Shah tadi, cikgu sekolah, tapi Ita Shah cikgu sekolah dia boleh terima. Saya pernah jumpa cikgu sekolah yang kahwin dengan orang Indon. Cikgu sekolah kahwin dengan orang Indonesia yang kerjanya tukang rumah. Bukan toke pun, tukang rumah ya, orang berupah. Kahwin elok bahagia. Dia terima seadanya. Walaupun orang lain semua pakat duk kata engkau ni, engkau ni, engkau ni. Tu nama jodoh. Dia tak kisah tentang janji kau jaga aku elok, janji kau layan aku elok. Motong getah, motong getah. Rupanya mi ke cikgu sekolah, tapi teman ni menoreh getah. Mana gayanya kita tak sebaya, teman cuba juga terus menggoda. Ni lagu Os dulu ni. Cikgu sekolah bercinta dengan penoreh getah. Tak timbul masalah. Orang perempuan boleh terima. Dia boleh terima, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok macam-macam. Dengan boroi dia, dengan kuruh kerin dia, kereta pun tak ada, dia naik basikal, dia boleh terima. Ini yang disebutkan dalam kitab ni. Kalau seorang isteri boleh terima kondisi seorang suami, dia boleh terima. Kenapa? Bila engkau dah tak suka dengan dia, segala pemberian yang engkau beri kepada isteri engkau, engkau ambil balik. Tak boleh nak hargai dia, tak boleh nak sayang pada dia, tak boleh engkau nak balas jasa dia. Kekalkan pemberian yang lepas-lepas. Kemudian demikian senang hidupnya dengan kedua ayah bondanya. Dulu duduk dengan ayah seronok, duduk dengan mak seronok, tapi dia tinggalkan mak dan ayah dia sebab nak hidup dengan suami tercinta. Daripada rumah 2 tingkat pindah rumah teres, dia sanggup. Daripada mak dia duk masak pada dia waktu dia anak dara, dia sanggup pula masak untuk suami dia. Pengorbanan dia. Dulu bapak dia asal minta apa pun bagi. Nak handphone Samsung, nak handphone Samsung, semua dia dapat. Sekarang kita bagi handphone pada dia, iPhone 12. Waktu tengah baik iPhone 12, tapi bila dah marah dia rampas handphone tu. Pasal apa rampas? Saya nak pakai, banyak kerja saya nak buat ni. Kan itu hadiah untuk dia. Letaklah, ini urusan rumah tangga saya. Kenapa ustaz kecoh-kecoh? Saya tak kecoh. Yang sebut benda ni Allah dalam Quran. Allah tegur, Allah larang engkau buat zalim macam itu. Badan dan nyawalah yang diserahkan kepada suaminya. Tu dulu lagu-lagu ni kalau tuan-tuan ingat ni. Kalau roboh kota Melaka, trek tek tek, papan di Jawa saya serahkan, trek tek tek. Kalau sungguh bagai dikata, nyawa dan badan saya serahkan, trek tek tek. Tuan-tuan tak ingat lagu tu? Lagu tu, lagu cerita orang minyak. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa saya serahkan. Kalau sungguh bagai dikata, nyawa dan badan saya serahkan. Itu satu lagi dalam cerita pertarungan. Ada juga lirik tu. Sudahlah puas kaki berjalan kaki, menjual kain sayang buatan Bali. Sudah terlepas cari jangan dicari,
ambil yang lain sayang sebagai ganti. Oh, nak sampai lambat lagi tu, lirik tu panjang lagi. Berjalan kaki petang, pagi dan petang. Berjalan kaki petang, pagi dan petang. Singgah bermandi bang, oi rumah Cik Alang. Mencari ganti memanglah senang, tapi hanya di hati merasa bimbang. Begitu tuan-tuan. Tu cerita pertarungan tu. Lagu-lagu lama ni saya suka tuan. Lagu baru jangan kau tanya, aku tidak mengerti. Baik tuan-tuan yang saya hormati, bila dah buat perjanjian macam tu, seorang isteri sanggup tinggalkan mak pak dia, ikut mana suami bawa. Kalau zaman dulu-dulu, zaman saya dulu lah tuan-tuan, suami masuk dalam pelda, isteri ikut. Bukan ada apa dalam pelda tu, gajah dah, kelapa sawit getah kelapa sawit, gajah banyak, rimau ada, air tak ada, elektrik tak ada, hidup susah, duduk lautan banat tu. Suami kata, jom kita ubah nasib kita, moh kita masuk felda. Isteri ikut, tok tak ikut. Naik kereta, bukannya ada macam kita ni, lori-lori nak sewa semua, mana ada dulu lori durian banyak. Naik kereta lah, cokoh pergi pelda Jengkong, daripada Perak, Bagan Sarai, Parit Buntar, Batu Kurau, masuk felda Trolok, masuk felda Jengkong, sama-sama masuk dalam kelapa sawit. Suami cop kelapa sawit, isteri kutik buah kelai. Begitu pengorbanan dia. Tetapi bila dah begitu pengorbanan susah senang, bila ada saat yang menduka citakan, ada perkara yang merungsingkan, akhirnya berlakulah pergaduhan. Bila dah berlaku pergaduhan, kau ambil balik pemberian kau pada isteri kau. Kau dah lupa jasanya, kau dah lupa pengorbanan dia. Yang ni yang Allah tegur kita, suami-suami. Jadi apa yang kita dah bagi pada isteri kita, bagi terus. Itu hadiah pada dia, itu nafkah pada dia. Kalau bercerai dah pun dia boleh pakai lagi benda tu. Mungkin cincin 2-3 bentuk, gelang 2-3 urat. Sementara dia nak dapat suami baru ke, nak dapat kerja baru ke, nak mula hidup baru ke, benda-benda tu dia boleh pakai balik. Pi jual, pi bank rakyat Arahnu ke apa ke, sementara dia nak hidup. Ni dah lah dia tinggal dulu mak bapak dia sebatang kara. Bila dia dapat kita tinggalkan dia pun sebatang kara. Macam mana dia nak mulakan hidup baharu dia?